Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidal haram. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sembahyang di dalam masjid aku ini 1000 kali lebih baik daripada sembahyang di tempat yang lain kecuali Masjidil Haram, dan sembahyang di dalam Masjidil Haram 100,000 kali lebih baik daripada sembahyang di tempat-tempat yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini jelas Rasulullah menyebutkan tentang kelebihan orang yang sembahyang di dalam Masjidil Haram. Dan sebenarnya menurut jumhurul ulama 100,000 kali ganda lebih pahala itu, dan dia tidak terhad dan terbatas di dalam Masjidil Haram. Dia merangkumi dan meliputi seluruh kawasan-kawasan di dalam tanah haram. Baik sembahyang kita di Mina, baik sembahyang kita di Muzdalifah, ataupun di dalam hotel kita sendiri. Kerana hotel terdapat di dalam tanah haram, maka kita akan dapat kelebihan yang disebutkan oleh Nabi SAW yang kita bacakan sebentar tadi itu. Maka apakah bila kita tahu kelebihan sembahyang di dalam tanah haram ini, kita tak perlu datang ke Masjidil Haram. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sembahyang berjamaah baik kita di rumah ataupun di masjid, Rasulullah sebut 27 pahala itu, tak kira sama ada di masjid ataupun di rumah. Sebab itu bila di tanah air, bila di tempat kita, bila diajak datang ke masjid, dia kata sembahyang dapat 27 itu, di rumah pun dapat 27 juga sembahyang berjemaah. Kan? Sembahyang berjemaah di masjid dapat 27, di rumah pun dapat 27 juga. Boyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa orang datang ke masjid? Kalau di rumah pun sembahyang berjemaahnya dapat 27, di pejabat dapat 27, di padang bola dapat 27. Jadi buat apa kita nak sembahyang di masjid? Sembahyang di masjid ini ada kelebihan yang tersendiri. Sembahyang di rumah jemaah dapat 27, sembahyang di masjid berjemaah dapat 27. Sembahyang di Masjidil Haram dapat 100,000 kali ganda daripada sembahyang di tempat-tempat yang lain. Sembahyang kita di bilik berjemaah 100,000 kali ganda lebih baik daripada sembahyang di tempat-tempat yang lain. Jadi kalau begitu, buat apa kita nak datang ke masjid? Kalau begitu, buat apa kita nak datang ke Masjidil Haram? Baik, sembahyang berjemaah di rumah, kalau kita di Malaysia, sembahyang jemaah di rumah dapat 27 kali ganda kalau kita sembahyang berjemaah. Begitu juga kita dapat semasa kita sembahyang di masjid. Tetapi sembahyang di masjid ada kelebihan yang lain. Ada bonus yang Allah berikan kepada orang yang datang ke masjid. Contohnya dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Muslim, seseorang yang bersuci daripada rumah, kemudian dia menuju ke masjid untuk melaksanakan sembahyang fardu, maka setiap langkahnya itu Allah hapuskan dosa, dan setiap langkahnya juga Allah akan naikkan darjah dia. Satu langkah hapus dosa, satu langkah naik darjah. Satu langkah hapus dosa, satu langkah Allah Subhanahu wa taala angkat darjah dia. Begitu juga orang yang sembahyang di Masjidil Haram, tak sama kelebihan dia dengan orang yang sembahyang di bilik. Sembahyang berjemaah di Masjidil Haram lebih baik daripada sembahyang berjemaah di bilik. Tadi ustaz kata sembahyang di bilik pun dapat kelebihan 100 kali ganda, 100,000 kali ganda. Ya betul, dapat 100,000 kali ganda. Tetapi kelebihan langkah itu, orang yang ke masjid dah beruduk daripada rumah, dah bersuci daripada rumah, berjalan ke masjid, setiap langkahnya itu kata Rasulullah akan diangkatkan darjat, setiap langkah akan dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sembahyang berjemaah di hotel, di rumah dan sebagainya, dia selain daripada masjid, dia tak dapat kelebihan itu. Baik, jadi mungkin ada juga persoalan yang masih berlegar-legar dalam kalangan jemaah gitu. Kerana bila jemaah kita duduk jauh daripada masjid, 500 meter, 600, 700 meter, maka mungkin ada sebahagian waktu dia tak datang ke masjid. Dia tak datang sembahyang di Masjidil Haram. Dia akan sembahyang di surau-surau
yang tak jauh daripada hotel dia. Yang biasa jemaah kita panggil surau Pakistan lah. Pakistan yang imam dia, jemaah dia ramai Pakistan. Jadi kalau macam tu, kami tak payahlah datang ke masjid. Ustaz, ke masjid nak jalan sampai 700-600 meter di masjid dekat dengan hotel kita. Mungkin tak jauh, mungkin 50 meter, mungkin 100 meter. Dari kelebihan tu dapat juga 100,000 kali ganda. Tuan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, sembahyang kita di masjid, kita sebutkan tadi, jemaah di masjid tak sama dengan jemaah di rumah. Di rumah dapat 27, di masjid dapat 27. Tapi di masjid ada bonus yang lain yang didapat, yang tidak akan didapati oleh orang yang sembahyang di dalam rumah. Begitu juga beza orang yang sembahyang di tempat yang ramai dan orang yang sembahyang di tempat yang kurang. Kata Nabi SAW, sembahyang kamu bersama dengan seorang yang lain lebih baik daripada sembahyang kamu seorang diri. Sembahyang kamu dengan dua orang yang lain lebih baik daripada kamu sembahyang dengan seorang yang lain. Wa ma kathura fahuwa habbu ila Allah. Lagi banyak lagi Allah Subhanahu wa taala suka. Jadi kan tak sama jumlah jemaah yang dalam masjid atau surau Pakistan dengan jemaah yang sembahyang dalam Masjidil Haram, itu tak sama. Jadi wa ma kathura fahuwa habbu ila Allah, lagi banyak jemaahnya, lagi banyak bilangan orang yang sembahyang di dalamnya, maka lagi banyaklah pahala yang Allah berikan kepada kita. Jadi tak ada alasan lagi lah nak sembahyang di hotel, tak ada alasan lagi lah kita nak sembahyang di masjid atau surau-surau Pakistan. Cuba kita bila sampai di Mekah atau Madinah, cuba usahakan semampu yang mungkin untuk solat di dalam Masjidil Haram. Cuma satu lagi isu yang saya nak sentuh. Tuan-tuan boleh lihat di belakang saya Hotel Menara Jam, ada di bawah tu Hilton, atau di sebelah sana adalah Sofwa. Jadi biasanya di hotel-hotel besar ni dia ada surau yang dibuat di dalam tengah-tengah hotel tu. Dan di surau dalam masjid itu, di dalam surau di dalam hotel itu, jemaah bila sembahyang imam Masjidil Haram. Jadi pembesar suaranya disampaikan ke dalam surau yang terdapat dalam hotel tadi itu. Jadi imam dia adalah Masjidil Haram. Apakah sah ataupun tidak? Maka ringkasnya saya nak jawab, sembahyang di dalam surau di dalam hotel yang dekat dengan masjid atau yang bersambung dengan dataran masjid. Saya ulang, surau yang terdapat dalam hotel dan hotel itu bersambung dengan dataran masjid, maka sembahyang di dalamnya, makmumnya berimamkan kepada imam yang menjadi imam di dalam Masjidil Haram, maka adalah sah sembahyang dia. Ini juga dikeluarkan dalam muzakarah tabung haji yang terakhir pada tahun 2018, menyatakan bahawa sembahyang di dalam surau di dalam hotel yang hotel itu bersambung dengan Masjidil Haram, menjadi makmum di dalamnya itu kepada imam yang mengimamkan solat di dalam Masjidil Haram, sah jemaah dia. Solatnya itu solat berjemaah. Tetapi ada syarat. Syaratnya jikalau sekiranya jemaah yang terlalu ramai, contohnya pada kemuncak musim haji, kan musim haji waktu-waktu kemuncak ramai, jadi payah dan kita payah nak masuk masjid, dataran pun orang dah penuh, maka sembahyanglah kita di dalam surau terdapat di dalam hotel-hotel itu, yang mana kita juga jemaah kepada imam yang mengimamkan solat di dalam Masjidil Haram. Begitu juga dalam bulan Ramadan ataupun musim-musim yang kalau kita tengok ramai jemaah dia, macam mana kita nak turunkan? Di dataran pun dah penuh, masjid lagi memang tak boleh masuk dah. Di pintu-pintu nak masuk hotel pun dah ada dah orang bentang dah orang duduk dah di situ. Maka kita dibolehkan sembahyang berjemaah mengikut imam di dalam Masjidil Haram. Kita sembahyang dalam surau di dalam hotel tu, imam kita dalam Masjidil Haram, maka sah sembahyang berjemaah kita tadi tu. Itulah sedikit perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada para penonton, dan saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, menjemput kita dan menerima segala amalan dan ibadah kita jikalau kita sudah sampai di tanah haram Mekah dan juga Madinah. Dan saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panggil kita seluruh, khususnya para penonton yang menonton video ini, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala tunaikan impian kita ini insyaallah. Mudah-mudahan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.